Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Good morning semua. Selamat pagi semua. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah. Untuk hari ini, insyaAllah bersyukur dulu. Untuk permulaan, bersyukur dulu dengan Allah sambung lagi nyawa untuk nak bernafas, untuk continue lagi kehidupan kita hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan Allah bagi lagi nafas, sambung lagi nafas untuk saya nak meneruskan kehidupan, untuk saya nak dapatkan impian saya nak apa yang saya nak untuk tahun ni, insya-Allah. Semoga dipermudahkan, semoga diberikan kesihatan. Itu yang permulaan yang kita perlu perlu rasa bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi. Dan saya sangat bersyukur dengan kehidupan saya, dengan saya punya bisnes saya. Sangat saya bersyukurlah dengan apa yang ada sekarang. Dan saya pun rasa shock bila kita buat bisnes ni. Kita tahu apa yang kita nak tu, kita tahu macam mana kita nak buat. Hi Noris, hi semua, selamat pagi. Sorry saya lambat sikit saya masuk hari ni sebabnya duk galik debu sangat best lah. Sangat best bila kita tahu macam mana kita nak buat bisnes ni. Nak bagi shock, tahu tak? Bagi shock ni maksud dia macam mana kita nak kita punya bisnes kita ni sentiasa orang nak, sentiasa orang PM, sentiasa orang rebut kita punya produk kita, bisnes kita. Macam mana kita nak buat? Bila orang ni sentiasa PM, bila orang ni WhatsApp kita, memang syok lah kita buat bisnes. Tapi macam mana kita nak buat benda tu supaya bisnes kita tu jadi syok? Macam mana nak buat? Itu yang kita kena tahu, dan yang itu yang kita kena belajar untuk kita nak dapatkan teknik tu. Teknik yang teknik tu yang kita kena dapatkan ilmu tu. Teknik tu tidak ada dijual di mana-mana, tak ada. So benda tu kita kena belajar, kena cari ilmu. Kalau kita duduk di takut yang lama, kalau kita ni biarkan persaingan kita menguasai kita, memang habislah kita. Memang kita jauh ke belakang. So bila kita macam saya ambil tindakan, dan saya ambil peluang yang ada. Saya buat perubahan tu dari hari ke hari. Assalamualaikum Noris, hai Saripah Senong. Tahniah yang mana yang dah dapat top fan Noris, yang sentiasa mengikuti Noris, yang sentiasa share saya punya live, yang sentiasa like, komen. So siapa yang nak dapatkan top fan tu kena sentiasa lah alert saya punya live, sentiasa like, sentiasa komen, sentiasa share. So bila saya buat tindakan tu, masa mula-mula saya buat tindakan tu, memang saya struggle untuk dapatkan benda tu. Tapi bila saya dah buat tindakan dan saya tengok banyak berlaku perubahan saya punya diri saya punya bisnes saya, dan menyebabkan saya punya bisnes saya jadi macam syok, tahu tak? Buat bisnes ni kita tahu apa yang kita nak, dan bila kita planning benda tu, dan alhamdulillah feedback dia tu yang sangat sangat luar biasa. Feedback dia tu yang tak pernah saya buat sebelum ni, tahu tak? Tak pernah saya buat. Bila saya buat benda tu, memang feedback bertalu-talu masuk, PM yang WhatsApp masuk, menyebabkan bisnes saya ceria, dan tak ada sunyi, tahu tak? Sunyi, sepi gitu. Orang sentiasa PM, orang sentiasa WhatsApp. Itu yang you all kena tahu tak? Apa yang berlaku dekat bisnes saya nak you all pun berlaku juga dekat bisnes you all. So insyaAllah benda tu akan berlaku juga kalau you all ambil tindakan. Kalau you all tak buat tindakan, you all ditakut yang lama, memang sama jugalah. Orang tak akan PM, orang tak akan WhatsApp, orang tak akan DM, orang tak buat benda tu. So you all kena ambil tindakan benda tu.
Morning Kak Anis. Oh, dah dapat tofel dah. Norris, kalau ada COD area Terengganu bagi tahu nak order. Saya Nadia. Wow. Nanti insya-Allah. InsyaAllah lah Terengganu tu. Sabarlah nanti. Ataupun type PM nanti tim saya bagi link. So yang mana yang area Besu, area Jetik, area Terengganu tu, saya akan buat satu hari untuk tour ke Terengganu insya-Allah. So you akan kena tengoklah benda tu. Morning Norris. Hai morning. Wow, dah ramai dah dapat offer. Rosha Nisah Anis Wanis. Wow. So untuk nak dapatkan buat bisnes ni syok ni, supaya you all tak buat bisnes krik-krik tau tak. Sebab bila buat bisnes krik-krik ni, you all merugikan masa you all. Rugikan masa. Sama dengan saya sebelum ni. Saya merugikan masa saya. Merugikan masa sebabnya bila kita post tak ada orang PM, tak ada orang WhatsApp tahu tak. Tak ada. Tapi ni setiap masa, pagi, petang, siang, malam, kita punya WhatsApp kita masuk tahu tak. Orang masuk, orang PM, orang DM. Tahu tak, menyebabkan kita punya kata bisnes kita ni syok lah. Meriah kata. Of course lah, selalu dengan motivasi. Ambil orang. So bila saya bertukar daripada Facebook personal kepada itu yang saya buat permulaan saya buat adalah saya tukar Facebook personal. Saya ambil benda tu sebab permulaan tu kita tak tahu. Sebab aku Facebook personal kok, selama ni aku buat Facebook personal kok. Macam mana Facebook personal aku punya friend dalam tu banyak kok kan. Ada sampai 5,000 kan kita punya friend. Tapi you all jangan takut, kena berani buat keputusan, berani ambil risiko untuk kita nak melakukan perubahan. Sebab perubahan itulah yang mendatangkan efek yang sangat luar biasa. So perubahan apa yang berlaku saya buat adalah saya bertukar daripada Facebook personal kepada Facebook page. Saya bertukar, itu yang permulaan saya buat. Saya bertukar Facebook personal kepada Facebook page. Itu permulaan yang saya buat. Dan bila kita bertukar benda tu, dan saya nampak lah daripada hari ke hari nak ambil masa lah benda tu. Hai, saya orang baru. Wow. Siti Zaidah. Salam kenal daripada saya. Saya best Norris bila buat live. Thank you banyak-banyak. Thank you so much. So kata salam kenal daripada saya. Saya founder Norris. Saya buat bisnes dah 5 tahun saya buat bisnes. 10 bulan baru 10 bulan saya online kan saya punya bisnes. Daripada saya bertukar daripada Facebook personal kepada Facebook page. Itu yang pertama saya buat. Dan bila masa mula-mula tu buat tu, memang orang kata tak ada yang PM, tak ada. Kosong. Tak ada. So you all yang mana yang baru kata pendatang baru daripada Facebook personal bertukar kepada Facebook page untuk kita nak ubah hidup, itu yang you all kena buat tahu tak. Sebab kita nak berlaku perubahan bisnes kita. So you all kena ambil tindakan. Buat tahu tak. Itu yang saya buat. So tak salah, apa ilmu yang saya ada saya share dekat you all supaya you all pun bermanfaat. Supaya you all yang mana duduk kat mana-mana sahaja, you all boleh buat. Jangan takut dengan persaingan kita. Sebab persaingan kita ada di mana-mana. So you all yang mana yang duduklah area mana-mana pun, you all kena ambil tindakan Ambil tindakan dan buat benda tu dengan cara yang betul. You akan dapat impact dia tu. Impact tu yang you all rasa wow. You all rasa gitu. Benda tu tahu tak? Duduk mana? Dekat ayah. Kenalah duduk. No. So, hai semua. So, itu yang pertama saya buat tahu tak? Itu yang pertama saya buat. Saya sekarang saya enjoy. Saya punya life, saya enjoy saya punya bisnes saya. Sebab bila kita buat benda tu dengan cara yang betul, kita akan dapat impact dia. Impact tu, ya Allah, ya Tuhanku, Allah tu Maha Kaya. So Allah nak bagi, bila Allah nak bagi tu dia akan bagi dengan kita sabar dan kita buat.
through the process, apa yang kita buat, apa yang mentor kita ajar, apa yang mentor saya ajar, saya buat dan saya alami benda tu. So tak salah, benda yang saya alami, saya kongsi dekat you all ini supaya you all nampak, supaya you all punya pemikiran you all terbuka luar. Jangan kita ditakut yang lama duk post dekat Facebook personal. Post. Lah tak ada. Nothing you all dapat tahu duk. Sebab Facebook personal tu bukan target market you all. Bukan target market you all. So tak payah duduk post dekat Facebook personal lah. Sebab itu membuang masa. Membuang masa you all. So bangkitlah keluar daripada apa yang you all buat sebelum ni. You all buat setiap hari. You all struggle pergi post dekat Facebook personal. Keluar daripada kepompong you all tu. Keluar buat page untuk nak buat satu pembaharuan yang baru, nak tunjukkan. Kita nak buat benda tu yang baru. Bila you all buat sesuatu yang baru yang tak pernah you all buat, you akan nampak impact dia macam mana. Jangan percaya saya, tapi you all buatlah. You all buat, you akan nampak macam mana. Sebagaimana yang berlaku dekat saya punya bisnes, sebagaimana yang berlaku dekat saya punya kehidupan saya. Itu yang saya buat. Permulaan saya tukar daripada Facebook personal kepada Facebook page. Itu yang saya buat. Dan saya tidak takut kepada persaingan sebab saya memang persaingan ada di mana-mana. Saya tahu, saya akui memang ada. Tapi bila saya bersama dengan tim, so saya rasa kata bila kita ada tim lagi, kita bukan seorang-seorang, kita buat kerja bukan seorang-seorang, kita dah ada tim. So benda itulah yang menguatkan lagi kita punya semangat untuk nak bangkit, untuk nak ubah hidup, untuk nak buat, nak capai impian masing-masing. Sebab saya dan tim saya ada impian masing-masing. So impian itulah untuk kita nak capai benda tu. Setiap orang ada impian dia. Tak kira lah impian tu impian apa, you all nak dapat apa, you all nak pergi bercuti kat mana, kau ikutlah you all. Setiap orang ada impian. So you all kata buktikan bahawa aku boleh buat. Aku nak benda tu. So you all nak benda tu, you all kena di jalan yang betul, di lorong yang betul. So you all kena ambil tindakan. Janganlah duduk ditakut yang lama. Sebagaimana sebelum ni saya pun buat gitu, tahu tak? Saya pergi post. Sebab saya kata orang, saya tak tahu buat Facebook page ni apa, saya tak tahu. Sebab saya ni kata ilmu kurang. Ilmu tak ada dan tak sen nak pergi belajar. Takut nak pergi belajar. Sebabnya takut apa? Takut melabur duit, buat kerja sia-sia. Takutnya lama takut. Sebab saya buat kerja tu sebelum ni, tahu tak? Tapi bila saya berpandukan, saya cari ilmu, ada mentor yang betul bagi tahu saya macam mana nak buat, macam mana nak naikkan kita punya bisnes kita, macam mana kita nak bagi naikkan kita punya sale daripada 3,000, 4,000, daripada 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka, macam mana nak buat. Itu yang saya belajar dan alhamdulillah terbukti benda tu dan saya tak salah. Saya share dekat you all untuk saya nak you all pun buat pembaharuan juga. Jangan duduk ditakut yang lama duk post dekat Facebook personal, tahu tak? Itu cara yang salah. Tahu tak? You all nak aktif dekat Facebook personal, it's okay, you all aktif. Tapi you all kena buat satu rumah yang baru yang you all nak grow business, tahu tak? You all nak buat benda tu untuk nak naikkan you all punya ekonomi you all tu, untuk ekonomi yang lebih stabil. Macam mana nak buat? So itu permulaan yang you all kena buat, tahu tak? Bangkitlah, buatlah satu pembaharuan untuk nak buktikan bahawa kita ni boleh bagi manfaat dekat orang. Tak ada guna kalau kita jadi manusia hidup di dunia tapi tak boleh nak bagi manfaat dekat orang. Tak ada guna. Tahu tak? Saya ni kata dulu memang hinanya aku tak tahu something yang nak buat untuk aku nak buktikan, untuk aku nak bagi manfaat dekat orang. Tak tahu. Tapi bila kita tahu, okey, ini caranya untuk nak bagi manfaat dekat orang. So saya tahu cara dia yang betul. Bila saya bagi benda tu, memang terbukti lah. Orang kata saya bagi, alhamdulillah Allah bagi lagi, lebih lagi Allah bagi, tahu tak? Walaupun orang kata rezeki tu orang kata bukan, tak semestinya rezeki tu rezeki duit, tak semestinya. Allah datangkan saya dengan banyak, tahu tak? Allah bagi benda tu untuk saya ni nak bangkit lebih lagi. Saya tak boleh nak down. Sebab kalau saya down, macam mana tim saya?
So bila kata saya kena kuat juga, macam mana pun saya kena kuat juga. Dulu it's okay sebab saya seorang, saya seorang-seorang, saya tanpa tim, tak ada tim. Saya hidup kiranya saya ni buat bisnes seorang-seorang. You all bayangkan kalau seorang-seorang nak grow macam mana? Tak boleh nak grow. Tak boleh. Kita kena bersama juga dengan tim untuk kita nak naikkan semangat, untuk kita nak naikkan kita punya bisnes. Gitu. Assalam. Dari saya Kulai Johor. Wow, jauhnya. Dari saya Kota Baru. Saya lah ni tahu dari mana? Dari hutan mana ni? Hujan lain ni. Hujan lain ni. Fiza Hafiza. Wow. Yani Zahid. Selamat pagi Nori. Selamat pagi. Pagi ni saya bersiaran agak lambat sikit. Sebab saya duk buah saat ni. Duk buah tau. Duk syok tau duk. Syok. Santai-santai gitu je sebabnya apa yang kita nak, kita tahu dah okey macam mana kita nak buat bisnes kita ni. So jangan duk rushing push jangan. Kalau kita push pun lah tak ada ugok, tak boleh juga saja juga. Yang dikendor tak dapat, yang dikejar berciciran. So kata through the process. Bila through the process, apa yang kita nak, kita okey ikut step. InsyaAllah benda tu akan datang. Sabar, kena banyak bersabar. Cool babe, cool. Cool. Saya pun bila saya online kan saya punya bisnes 10 bulan baru nampak benda tu tahu tak? Baru nampak. Nak boleh kau nampak benda tu ambil masa. Nak boleh kau nampak ambil masa. So bila ambil masa tu bila ambil masa benda tu, orang kata kena sabarlah. Sabar. InsyaAllah akan nampak untuk jalan kita tu nak menuju kepada sasaran tu. Akan nampak. Sekarang ni memanglah tak nampak lagi. InsyaAllah nampak. Nanti akan nampak benda tu. Dan bila buat benda tu konsisten, you akan nampak hasil dia tu, tahu tak? Bukan kata hari ni buat, esok tak buat, lusa tak buat. Macam saya buat okey. Mentor saya kata okey, lepas buat page kena buat live. Sebab dengan buat live lah orang nampak kita. Dengan buat live lah kita akan kata lagi kita punya bisnes kita orang kenal. So saya pun ambil inisiatif, saya buat live. Saya mula-mula memang takut. Orang tanya saya macam mana Nori sebab buat live. Tak takut kau? Takut weh. Gila tak takut. Takut tahu duk. Saya ni orang kata orang pantang cabar saya. Saya macam memang kata orang sabar ni memang saya nak buat. Tapi bila orang suruh buat live ni kekok lah dia jadi macam tahu duk. Tapi saya rasa mesti ada something. Kenapa mentor aku duk suruh aku buat live? Kenapa? Mesti ada something, tahu duk. Itu yang orang kata saya ni tak boleh ni. Terahlah buat. Tahu tak? Sebab kita benda tak pernah buat. Kita duk tengok orang je buat live. Duk tengok orang je buat live. Tapi bila saya buat live. Orang kata masa mula-mula saya buat live tu 10 minit je saya buatnya. 10 minit, 15 minit gitu je, tahu tak? Tu pun saya tak banyak bercakap. Member saya yang banyak bercakap, tahu tak? Tak tahu nak bercakap apa. Tak tahu nak keluar, tak tahu. Tahu tak? Butiran tu tak tahu nak keluar. Nak bercakap tak tahu. So tapi saya ni jenis orang patah cabar. Saya jenis gitu. So bila mentor saya cabar, saya buat tu. Lepas tu esok tu tak buat takut. Gila apa? Takut tahu tak? Takut. Tapi bila saya ada something. Lepas tu saya pergi kelas. Lepas tu mentor saya kata kena buat live. Sentiasa mentor saya kata kena buat live. So you all bayangkan orang sentiasa kata okey buat live. Kenapa? Sebabnya masa tu lah brand kita akan sentiasa orang nampak, tahu tak? Bila kita buat live sentiasa bila saya ambil okeylah aku memberanikan diri dah buat live. So saya buat live. Permulaan tu saya buat live. Saya tunjuk apa yang berlaku permulaan. Kalau you nak tengok, you kena tengok balik lah. Tengok scroll balik saya punya live dulu tu. Masa bulan berapa saya buat live. Saya start buat live bulan 6. Saya buat live. Dan masa saya buat tu
Saya tak kata kurang bercakap dan buat secara ketat-ketat, tapi nak buat sebab saya nak berlaku perubahan benda tu. So saya nak ubah hidup. Saya nak ubah hidup tau. Tak say dah. Tak nak dah ditakut yang lama. Tak nak dah dipandang serong. Tak nak dah. So saya nak, aku kena buat something. Aku kena buat pembaharuan. Aku kena buat yang benda yang aku tak pernah buat. So saya ambil juga, buat juga. Saya buat dan Alhamdulillah bila saya buat masa mula-mula tu tak buat, esok tak buat. Gitulah selang-selang. Tapi bila kata tak boleh jadi ni, aku kena buat juga. Live ni buat secara konsisten. Macam saya kata, buat live secara konsisten tu. So saya buat live secara konsisten. Saya buat. Alhamdulillah sampai ke hari ini PM, WhatsApp bertalu-talu masuk. Alhamdulillah, syukur dengan rezeki Allah bagi, dengan saya datangkan follower yang sangat membantu saya, yang sangat kata buat orang PM bagi kata semangat kat saya. Bermacam-macam benda tu. Tahu tak? Saya pun macam gini caranya. So bila kita buat secara konsisten setiap hari, syok sangat syok buat bisnes ni bila kita tahu tak cara yang betul. Dan saya buat live. Itu je saya buat live, tahu tak? Saya buat live dan saya pegang 4 kunci pemasaran ni je. Saya pegang ini sahaja untuk saya nak impian, nak capai impian saya tu. Saya tak buat orang lain tu, belum buat lagi, tahu tak? Tapi bila saya buat secara konsisten dan saya akan teruskan sampai bila-bila, walaupun orang kata buat live sekarang ni, memang you all akan dapat merasai benda tu juga, sama bagaimana saya merasai, tahu tak? Permulaan bila saya buat live, orang kata habis, orang kata saya, tahu tak? Orang kata saya buat tak kena buat, orang kata aduh buat live. Itu adalah nak kata pembakar semangat. Gitulah orang macam mempeli kita, tahu tak? Ibarat gitulah. Saya ni tak boleh kalau macam orang kata aduh buat semangat, buat live. So benda tu jadi macam dia ni meli aku kau buat live. So benda tu bermakna dia dah tengok, dah take action dah. Bermakna dia dah tengok dah setiap apa live saya. So benda tu tak apalah. Buat lagi. Orang kata lagi, buat lagi. Orang kata lagi, buat lagi. Sebab saya ni orang kata lagi lah aku buat. Orang kata lagi lah aku buat. Sebabnya orang, bila kita buat something yang orang tak pernah buat, so you all bayangkanlah macam mana, tahu tak? Macam mana efek dia. You all kalau buat benda orang buat tu, itu biasa. Itu biasa, normal. Tapi kalau you all buat benda yang orang tak buat, you all akan dapat efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa, tahu tak? Dan menyebabkan bisnes kita sangat best dan orang kata kita nak buat something, nak buat lagi. Gitu. So memang itu yang saya buat, tahu tak? Saya buat, saya tukar. Saya ambil, orang kata saya memberanikan diri, saya buat. Tak apalah aku buat page sebab aku nak something yang benda yang aku tak pernah buat. Benda yang aku tak buat, tahu tak? Dengar kata-kata orang buat kita lagi semangat kan? Yes. Betul. Bila kata ni, terutamanya ni adalah berdasarkan pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya daripada yang mentor saya bagi tahu. Okey, permulaan you all akan alami orang akan berkata kat kita. Betul. Masa mula-mula tu dengar je mentor saya bagi tahu. Sebab saya tak pernah buat. So, kata mula-mula tu mentor saya kata, okey, awak akan alami orang yang dekat dengan kita akan kata kita, akan mendownkan kita, akan kata lah sebab kita tak pernah buat. Masa contohnya buat lah, tak pernah orang lain. You all tengoklah adik-beradik you all, saudara you all ada dah buat lah. Tengok sendiri. Dan bila macam saya tak ada pun orang-orang buat live ni, tapi saya ambil keberanian, keyakinan nak buat live. Sebab saya nak apa yang aku kalau aku buat live ni, apa yang aku dapat? Itu yang saya nak cuba bongkarkan. Saya nak cuba dapat benda tu. Dan bila saya kata saya buat, dan of course lah saya dapat benda yang tak pernah saya dapat, tahu tak? Ambil babi belakang. Ada nak putih lagi belakang. Kita buat ni. Tak ada tabik kan. Nak apa?
So memang kata akal alami orang akan nak sentiasa nak mendownkan kita. Memang itu yang mentor saya bagi tahu tau pemula Tapi bila saya pemula-mula tu dengar dulu mentor saya bagi tahu tau dak. Akal alami orang yang terdekat dengan kita mendownkan kita. Lepas tu bila saya buat tindakan, yes, memang orang yang terdekat dengan kita mendownkan kita, nak menjatuhkan kita. So betul lah kata-kata Jack Ma itu betul. Bila kata Jack Ma tu adalah seorang billionaire yang buat kata you all tengoklah, you all pergi search kat Google Jack Ma. Dia bagi tahu orang yang terdekat dengan kita, permulaan kita start buat bisnes, memang orang yang terdekat dengan kita akan membangkang kita. Sini. Ada dah situ asal. Rasa ada lagi. Tengok. Dah ni ada. Tengok. Ni. Orang yang terdekat tahu tak? Betul lah apa yang Jack Ma bagi tahu tu, orang yang terdekat dengan kita memang betul-betul terdekat dengan kita akan mendownkan kita. Permulaan akan mendownkan kita. Orang dekat-dekat dengan kita, kawan-kawan kita. So tak pelik lah kalau you all pergi post dekat Facebook personal, saya buat produk ni, siapa nak boleh PM. Tak ada klik-klik. Sebab apa? Sebab betul lah. Sebab kita dalam Facebook personal tu adalah saudara kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita. Itu kata nak merapatkan hubungan dengan kita. Dari tu je. So memanglah orang yang terdekat tak support dengan kita, tahu tak? Tak support dengan kita. So permulaan memang macam itu. Prosedur dia tu memang macam tu permulaan. So orang yang jauh, orang yang kita tak kenal yang support kita. Tapi bila kita di atas, orang yang terdekat lah yang support kita. Yang tak support dulu akan support kita. Aku support mu. Adalah keluar kata-kata itu. So Bila berlaku dekat saya, memang betul lah mentor aku kata. Betul lah Jack Ma kata lagu tu. Dan orang kata sebab kita masa kita diambang kejatuhan, kita tak ada siapa-siapa. Macam saya tak ada siapa-siapa. Saya tak ada siapa-siapa yang orang kata yang nak saya nak share benda something. Macam mana aku nak ibu hidup ni? Macam mana aku nak buat satu keajaiban? Macam mana aku nak buat satu pembaharuan untuk aku nak buktikan, untuk aku nak ekonomi aku ni lebih stabil lagi. Aku nak capai apa yang aku nak. Aku nak orang buat tu nak jadi kaya raya tu macam mana nak buat? Macam mana orang tu boleh jadi daripada kosong boleh jadi jutawan? Macam mana buat? Tapi bila saya tak boleh nak share dengan semua orang. Saya tak boleh. Sebabnya orang tak faham apa yang saya nak. Dan orang tu bukan dalam golongan bisnes, buat bisnes. Dia tak akan faham. Walaupun dia royak dekat mulut dia tu, aku faham. Tapi pada hakikatnya hati dia tu tak faham apa yang kita nak. Sebab dia kata bidang yang lain. Dia bukan buat bisnes. So dia tak faham buat bisnes ni lagu mana, masa dia lagu mana. Sebab itulah saya suka buat bisnes ni, sebab dia adalah salah satu adalah flexible time. Dia masa kita ikut kita. Sebab itulah kita kena planning. Okey, hari ni berapa aku kena buat? Berapa sale yang patut aku ada untuk dapatkan untuk 1 bulan tu berapa? Kita kena target dah satu kena buat tahu dah untuk nak capai. Macam saya nak capai 1 juta pertama. So untuk nak capai 1 juta ni berapa 1 bulan saya kena? Berapa 1 hari saya kena? Itu yang saya buat. Tahu dah, itu yang saya buat. Dan kata bila kita ni kita nak kita duk bercakap dengan orang ni kita nak 1 juta. Kalau orang ni bukan dalam bidang bisnes, dia tak akan faham. Koya mu dia akan bagi tahu gitu. Koya lah mu impi lah sampai juta-juta, nak sampai nak juta nah. Allah, pada hak tu sudahlah. Itulah tahu dah. Sebab orang tak faham apa yang kita nak. Kita nak impian kita besar. So bila impian besar kita nak share dekat orang ni memang impossible lah. Impossible nak share terutamanya orang bukan buat bisnes ni. So payahlah.
Hai Noris, hai. Hai semua. Selamat pagi. Pagi ya? Pagi lagi. Tak pukul 12 lagi. Saya kena cari lain tahu dok. Mungkin ada lain 4G, 4G. Tak ada. 3G tak ada. Tahu dok. Sebab saya suka buat benda yang orang tak bagi, itulah yang saya nak buat. Itu saya. Sebabnya mesti ada something. Kenapa orang tak bagi tu? Kenapa? Kalau kita ni duk buat benda yang sama je, boring tau dok. Boring. Buat sama je. Hari ni buat, esok buat gitu pula. Lusa buat gitu pula. So kita akan dapat impact yang biasalah, sama je. Mari buat gitu. Hari ni buat gitu, sama. Sama je. So you all nak dapat impact yang lain daripada yang semalam, you all kena buat. Kek pun pakai apa kak? Kau buat ni. Tak ada pakai. Pakai ada yang masak. Sama je. Habis. Habis. Habis dah weh. Kamu gauran ni. Gauran ni. Bentar deh. Maleneso. Hai Dik Noris, sedap je dengar Noris ngepek. Ngepek tu. Ngepek ni lain, ngepek ni. Ngepek ni lain ni. Orang kata semangat supaya you all yang mana yang permulaan nak buat bisnes tapi tak tahu macam mana aku nak buat bagi orang rebut produk aku. Macam mana nak buat? Tahu tak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Noris nak pergi hantar kek kok. Nak pergi hantar kek, nak pergi. Semacam saya sebab saya tak suka. Saya jenis orang yang tak suka duduk je. Saya jenis suka berjalan-jalan, bersia-sia. Sebabnya dengan bersia-sia tu saya dapat pengalaman baru. Tadi pun orang duk cerita macam mana nak apply Rizda lah, apalah semua lah. So benda tu pengalaman baru. Tak kira lah benda kata yang kita akan dapat something yang baru. Untuk setiap hari akan dapat. Sebab tu lah kalau you all yang mana yang rasa tak tahu nak buat apa, so you all keluar jalan-jalan. So nanti you akan dapat lah something yang gitulah. Bagi saya itu yang saya buat, tahu tak? Sebab saya tak suka duduk terperak je dalam rumah gitu. Kita tak dapat something yang baru, tahu tak? Walaupun kita duk pegang telefon pun lain, pengalaman tu lain. Sebab kalau you all keluar sahaja daripada rumah, you akan dapat pengalaman baru. Pengalaman tu lah yang kita ambil. Take note benda tu. Macam tadi saya bila saya dapat saya pergi tempat yang tak penuh, saya pergi dan saya try. Saya try. Tak apa. Benda yang baru aku buat dan aku dapat impact dia. Memang dapatlah impact dia. Dan saya dapat orang yang baru, saya dapat customer yang baru, saya dapat knowledge yang baru. Knowledge tu lah yang tidak ada di mana-mana. Betul tu Noris. Yes. Ira, hai Kak, hai. So yang mana yang rasa tak tahu nak buat apa, you all rasa persaingan you all ada di mana-mana. Yes, persaingan ada, tapi you all ambil lah tindakan. Ambil tindakan sebab tindakan ni lah yang menentukan arah tuju you all punya kehidupan you all.
Saya kata saya boleh bagi tahu apa berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau you all tak ambil tindakan, memang tak ada siapa lah boleh buat. You all kena buat tindakan. You all sendiri, tahu tak? Macam saya sendiri buat tindakan, ambil risiko. Tak caralah orang nak kata apa, katalah sebab kita nak buat something yang baru. Bila kita nak buat something yang baru, memang macam-macam lah. Kena beranilah ambil risiko. Walau pada masa tu pun bila berlaku something, orang kata, aku kata dah, jangan duk buat. Sebab kita buat something yang baru, mesti orang kata, aku kata dah. Itu yang akan keluar dekat orang tengok kita tu. Sebab kita berlaku macam risiko. Setiap hari ada risiko, ada cabaran, ada halangan. So, kita kena hadap lah benda tu. Macam saya kena hadap lah benda tu. Sebab saya nak buat pembaharuan. So, bila nak buat pembaharuan tu, orang kata, dalam masa memang syok, dan dalam masa sama pun ada something yang berlaku. So something yang berlaku tu mengajar saya, aku kena take note benda ni. Aku kena buat gini. So kata you all yang mana yang duduk, kata macam saya duduk di Kelantan. Memang saya pun tak habis duk Kelantan ni, tahu tak? Tak habis. Ramai sangat orang ni. Ramai orang ni, tahu tak? Manusia ni ramai. Bila ada manusia ni, adalah masalah. Masalah tu lah kita nak selesaikan masalah. You tak nanti, dia boleh lah duduk Kelantan, dia boleh duduk Kota Baru. Tak semestinya. You duduk lah mana-mana. You duduk mana? Duduk Penang ko, duduk Kedah ko, duduk Johor ko, duduk lah mana-mana. You tahu step yang betul, insya-Allah benda tu akan dapat impact dia. Gitu. Deku gini. Kuano dia. Tahu dok. Sangat best lah. You all try. Try. Jangan percaya saya. Saya tak suruh pun orang percaya saya. Tapi you all buat, you akan dapat impact dia. Buat secara konsisten. Kena buat konsisten. Buat setiap masa. Buat setiap hari. Jangan miss. Buat. Jangan putus asa. Putus asa sikit, mesti ada kita putus asa. Kita tak boleh lari dah. Kita seorang manusia. Manusia ni manusia yang lemah. So bila melemah juga ada something yang putus asa. Cepat nak down. Itu tak boleh nak lari dah. Saya pun orang kata alami benda tu. Tapi saya cepat-cepat tahu dah. Cepat-cepat take note benda tu. Tak boleh. Aku tak boleh down. Bila aku down, mulalah akan berlaku something. Sebab saya tak boleh down. Sebab saya ada team. So team saya, kalau saya down, macam mana team saya? So saya kena kuat juga. Saya kena lawan juga perasaan down tu. Saya kena juga. Aku kena move on juga benda tu. So kalau bila kita move on, so team kita pun move on lah. Kalau kita down, team kita pun gitulah. Gitu. Macam saya, kalau saya kata saya kena kuat. So team saya pun kuat lah macam saya. Team saya pun hebat juga. So bila kita sebagai yang owner business, kita yang menerapkan kita punya team kita. Kalau kita ni seorang yang lemah, cepat nak down, cepat nak putus asa, so memang team kita pun akan cepat putus asa, cepat down. Tapi bila kita ni, team kita tengok kita ni seorang yang boleh maju ke depan, so team kita pun akan nak jadi macam kita. Gitu. Sama juga team saya, sebab team saya muda-muda belaka. Team saya yang bahagian production yang ni sikit, tapi team saya bahagian production pun dia baru, tahu tak? Baru. Bila baru gitu, nak kata seorang yang baru lagi, memang nak down tu cepat. Bila nak down cepat, kata kita kena cepat-cepat lah. Kita cepat-cepat. Tak boleh buat gini. So
Tim saya memang gitu. Sebab itulah kita kena ada tim. Barulah kita kata give and take benda tu. Bila give and take sama-sama kukuh lah. Sama-sama kata kuat untuk kita nak capai apa yang kita nak. Salam, hai Norris, baru join tadi masak. Saya masak pagi lagi. Saya, you all tengok saya gini. Tapi saya pagi, saya dah masak siap-siap dah. Sebab saya, bila saya nak tinggalkan rumah, saya kena masak semua. Saya kena masak. Sebab saya pegang tanggungjawab. Bila saya pegang tanggungjawab, saya kena masak lah dah. Pagi-pagi masak dah. Saya lah yang tukang masak. Saya lah tukang jo driver. Saya lah tukang. Saya semua tahu dah. Saya galas semua. So bila saya galas semua, saya tak boleh down lah. Gitu. Dok kecil weh. Tu aduh. Asam kecil. Minat. Oh, gimana? Ayo, deh ayo. Habis dah, bro, habis dah. Duduk mana? Tak pergi bilik tu. Duduk lagi. Aduh lah. Tengok tim saya pun enjoy tahu tak. Bila kita enjoy lah. Enjoy lah. Kita Enjoy semua your buat. life. Enjoy your life. Enjoy. Nak ke mana? Tiga. Jauh ada orang kata tu. Ada. Banyak yang bunyi. Apa? Coklat mus. Wah. Slow lah. Made in Thailand. Betul lah, made in Thailand. Saya ni duduk sepadan Thailand ni. Sepadan Thailand. Sawadikap. Sikit lagi sawadikap. Kap kong kap. Masih kap. Aduh. Ya. Ya. Kap kong kap. Belakang ke apa belakang? Tak bebek dengan carrot. Habis. Kak suruh buat dua. Ini dua. Belum. Boleh. Hari ni nak tak ada molek-molek. Kak kong kap. Kak kong kap. Kan santai gini je. Relax gini je. You all mana tanya KPM? Mana kedai? Saya tak ada kedai. Berpuluh kali saya royak. Saya tidak ada kedai. Tak ada kedai. Saya santai-santai gini daripada dulu. Ginilah saya tahu tak. Tapi dulu saya sore-sore. Saya agak kata kelang kabut lah. Tak ada nak buat lah. Tak ada istilah nak buat lah ni. Tak ada. Dulu memang ginilah saya sore-sore. You all bayangkan saya sore-sore Norris hantar kek ke kedai-kedai kau. Tak ada. Saya tidak ada, kata saya tidak ada kedai dan saya tidak menghantar kek ke kedai-kedai. Tak ada. Sebab saya menuju kepada sasaran saya. Sebab itu lagi cepatlah kita punya perprosesan untuk nak bagi bisnes kita lagi grow. Itu yang saya pegang daripada dulu, kini dan selamanya. Sebab saya kata bila kita letak kedai ni risiko, banyak risiko tahu tak? Banyak risiko. Kalau orang tahu babak kek ini, babak bakery ni dia tahulah lagu mana. Kek ni dia tak sama dengan roti, tak sama deh. Sebab kek ni dia agak manja, dia agak eksklusif. Kek ini tahu tak? Dan bagi saya bila ada serta-serta je kita boleh letak macam kek cheese meleleh tu boleh lah letak, tapi kita kena bagi tahulah kat kedai tu kita kena letak dalam freezer. Sebab dalam freezer tu yang menyelamatkan kita punya kek tahu tak? Sebab dalam freezer tu dia menahan dia berbeza deh. Dalam freezer dengan chiller dia berbeza. Sebab dalam freezer tu dia menahan daripada virus-virus tu. Sebab freezer kerah. Bila kerah tu virus mampu kerah lah. Tapi kalau dalam chiller tu virus stay ada lagi walaupun dalam peti. Dalam peti dia stay ada lagi viral. So tak pelik lah kalau you all letak dalam chiller pun dia akan kata kulak, masak. Dan walaupun dia tak ada peti. Sebab dia kata dia hanya menahan
Sementara. Tapi kalau dalam freezer dia lain. Freezer. Tapi you all kena tahu jugalah. Ni kita kena kalau bermain dengan kek-kek ni dia ada juga setel-setel macam contohnya kek-kek yang boleh letak dalam freezer ada, yang letak dalam chiller pun ada. Kena tengoklah, itu yang kita kena belajar. Benda-benda gitu bukan semua tak apalah letak dalam freezer. Bukan semua tak apalah letak dalam chiller. Tak. You all kena tahu juga apa yang patut you all letak dalam chiller, apa yang patut you all letak dalam freezer, apa yang patut you all letak kat luar. Kena tahu benda tu. Sebabnya kita macam saya masuk permulaan tu pun saya tak tahu benda tu. Tapi bila kita hari-hari, dari hari ke hari, kita setiap masa, so kita tahulah okey benda ni. Kita nak tanya orang pun bukan buat macam kita. So kita kena buat sendirilah, kita kena tanggung sendiri. Contohnya okey, kek ni bertahan berapa lama di luar. Okey, kita kena tahulah okey, lagu ni. Kita kena tahu persekitaran kita pun lagu mana juga. Kena tahu juga benda tu. Persekitaran kita tu bersih ke, tercemar ke, lagu mana ke. Kena tahu benda tu. Tak seperti okey, saya letak di luar 3 hari. Hari tu letak lebih. Biasa 3 hari je lah. Biasa 3 hari je kek ni letak luar. Sebabnya sekarang ni persekitaran kita kurang menyenangkan. Tak berapa nak okey. Tak macam dulu. So 3 hari. So untuk lebih baik letak dalam chiller. Tapi kalau lebih baik lagi letak dalam freezer. Tetapi ada certain yang boleh letak dalam freezer. Ada certain kena letak dalam chiller. Dia bertahan dalam chiller. Dia tak boleh letak dalam freezer. Sebab kalau letak dalam freezer, dia punya tekstur lain dah. Itu yang kena belajar dah. Tahu. Bukan certain orang buat Norris kata kena letak dalam freezer. Yes. Tapi ada certain kena letak dalam freezer. Ada certain tu kena letak dalam chiller. You all kena try and adjust. Kena try. Macam saya try. Sebab kita nak tanya orang ni. Aduh lah, saya dah penat dah tanya orang, tahu tak. Penat tanya orang ni. Sebabnya orang ni kedeku tak ada masing, tahu tak. Bab ilmu ni nak bagi kat orang ni kedeku. So bila kita dah penat dah, lah kali saya pun buat kajian sendiri. Saya buat kajian sendiri. Tak apalah aku tanggung risiko. Tak apalah kita nak tahu berapa talian hayat, berapa jangka hayat yang kek kita ni boleh bertahan. Dalam freezer boleh bertahan berapa lama, dalam chiller boleh bertahan berapa lama, kat luar boleh tahan berapa lama. Tak caralah, tak apalah aku tanggung risiko, aku tanggung. Rela, tahu tak. Sebab kita nak tanya orang ni, saya tak tahulah kalau you all macam mana member you all ke saudara-saudara you all yang sealiran dengan you all yang buat juga bakery, yang buat juga kuih-kuih ke apa ke, biskut ke apa ke. Kalau macam saya, sedih tahu tak. Sedih. You all tengoklah orang yang tak share ilmu. You all tengoklah dia makin kaya ke, dia duduk starting yang sama. You all tengoklah, tahu tak. Boleh tengok dengan kepala otak kita. Allah bagi mata. Allah bagi tu benda tu kan. So you all tengoklah orang yang kita tanya dia. Okey, contohnya kan macam saya tanya member saya lah kan. Nak buat lagu mana? Kek ni. Dia pun bagi tahu. Buat mula-mula dia royak dulu kan. Lepas tu dia pun yang tak tahulah jugalah lah. Bila kita dah dapat tangkap benda tu. Sebab saya senang. Sebab saya dah tahu dah okay, step-step dia tu. So saya pun dapat tangkap benda tu. So dia pun royak. Dia nampak dah saya boleh tangkap benda tu. Benda tu. So dia pun tukar pula. Dia tukar ayat dia tu lain pula. Ikut umur apa dah. Dia buatlah ayat-ayat dia tu yang nak suruh kita ni down. Nak suruh kita ni orang kata nak bertanya dengan dia. Sedangkan orang kata nak suruh kita ni tinggal tanya-tanya. Tinggal tanda tanya. So orang kata bila lagu tu you all tengoklah dari hari ke hari dia punya bisnes dia macam mana. You all boleh tengok dia punya macam mana. Adakah dia tu sekarang ni dah jadi jutawan hasil daripada kedekut ilmu tu, hasil daripada tak bagi ilmu tu. You all boleh tengok. Macam saya boleh tengok member saya yang kedekut tak bagi ilmu tu. Lagu mana perkembangan bisnes. Bukan kita nak riak, bukan kita nak kata kebur, tahu tak. Tapi sebelum ni masuk kelas belajar buat kek ke? Tak. Bukan. Tak. Sebab resepi ni semua daripada mak saya.
Tapi saya olah balik. Saya ke jenis inovasi. Bila inovasi tu saya buatlah. Saya buat. Tahu tak? Saya suka mentry. Saya try and adjust. Tahu tak? Saya try and adjust daripada tu. Saya try and adjust benda tu. Mak saya jenis suka. Sebelum saya betul-betul masuk nak kecil dulu. Kecil. Sebelum saya betul-betul buat betul-betul bidang bakery ni, alhamdulillah. Buat bisnes ni betul-betul. Saya mak saya tu dah minat dah. Dia daripada dulu lagi dia minat benda ni. Mak saya ni jenis suka baking dia suka. Biskut dia suka. So yang mana yang nak belajar buat biskut tu, insya-Allah nanti saya akan pilih satu hari yang nak buat biskut. Biskut sangat senang. Saya banyak nak share tips, tahu tak? Saya akan share tips untuk nak buat biskut yang sedap, yang boleh tahan lama, yang tak liuk, yang biskut ni ke, you all tahulah stek dia memang sedap biskut ni, tahu tak? Kita boleh tahan lama sampai setahun biskut ni. Nantilah saya ambil satu hari, insya-Allah. Saya nak ajar you all buat biskut pula. Banyak lagi, puding, talam, saya tak ajar lagi dekat you all. Saya hanya ajar basic buat kek. Tu pun dah ramai gila yang dah pro dah. Dah hebat dah. Dah ramai dah dalam membuktikan hasil daripada live saya dah. Kata alhamdulillah lah, saya nampak feedback dia daripada saya ajar, daripada live saya sahaja yang dah buat dah, yang dah try buat, dah bagi anak-anak makan, suami makan, dan dia buat income tu, alhamdulillah. Itu yang saya nak. Saya nak tak you all pandai, itu je saya nak. You all pandai buat dan jadi. Tahu tak? Buat dan jadi. You all rasa lain, tahu tak? Bahawasanya dunia ni aku yang punya, Ana yang punya. Tahu tak? Dan kata bila masa mula-mula tu nak cerita ni. Mula-mula tu memang mak saya ni you minat bakery ni, you minat. Saya jenis tak minat. Sebab saya ni saya jenis kata bila kita dah sama belajar, dah habis belajar, so kita mesti nak apply kerja, duduk office ke, konon-kononnya lah. Dan bila kita apply tu, masa mula-mula tu memang saya dapat kerja, tapi kerja kontrak je. Kerja kontrak sahaja. Kontrak setahun, tapi sampai setahun pun saya kerja. Sebabnya stres duk KL ni stres. Dan bila saya balik kampung, saya apply tu tak boleh. Apply ni tak boleh. Lepas tu tengok gaji, Allah, cipuknya. Sikitnya gaji. Duk Kelantan ni, sikit tahu duk gaji. Bukan kita tak bersyukur, tapi dengan gaji, you all bayangkan kalau gaji 1,000 duduk Kelantan, aduh lah, cukup-cukup makan, jangan nak bayar kereta pun. Kereta 500, 600, pan nak makan ke dia. Dan bila saya apply tak dapat, frah. Sebab tu lah bila member saya tu ajak buat bisnes ni, saya try nasib dan saya nampak, best juga aku buat gon ni. Gitulah mula-mula. Best juga aku buat gon ni. Sebabnya lama orang boleh makan. Sebabnya orang ada yang pandai buat, tapi ada yang pandai buat tapi tak ada masa nak buat. Tapi tak ada masa, tahu tak? Dan bila orang try tu, you all bayangkan bila orang try tu ke, sedapnya. You all bayangkanlah perasaan tu, tahu tak? Bila kita ni masa mula-mula saya start buat bisnes, tak buat lagi. Mak saya buat, tahu tak? Mak saya yang buat. Lepas tu mak saya pun okey. Dia pun saya tengok dia buat kan. Bila saya tengok buat tu, saya pun start lah. Sebab mak saya seorang cikgu. Bila seorang cikgu ni tak nak masa nak buat ni, saya ambil alih. Saya buat. Saya jenis orang mencuba. Bila mencuba tu buat, dan saya buat kat dapur je. Buat. Bila satu masa tu rasa penatnya aku. Rasa gitulah, penatnya aku buat sore gitulah. Tu pun tok saya banyak tolong kok. Tolong buat. Bukan tolong buat, tolong mana yang patutlah. Semua kalau kek semua saya buat. Sebab tu saya tahu kalau you all tak jadi gini, okey buat gini. Saya tahu tahu dah. Saya tahu, dan saya nak you all buat jadi. Macam mana nak buat jadi? Daripada awak tak jadi gitu, kena tukar sikit-sikit, tahu tak?
Macam kat Google, you all boleh search kat Google, okey, resepi-resepi tu. Tapi itu resepi tu betul ke tak? You all boleh sebagai panduan, tapi tak semestinya betul. You all kena banyak adjust tahu tak? Resepi tu kena banyak adjust. Macam dengan kalau yang mengikuti saya, yang saya bagi resepi itu memang betul-betul saya bagi. Betul saya bagi tahu tak? Saya tak ada istilah nak nipu apa semua, saya bagi betul-betul. Halalah. Sebab saya nak you all pun dapat merasai betapa syoknya bila kita buat sesuatu tu dengan kudrat kita, dan lepas pada tu orang bagi, orang kata, "Woi, sedapnya. Oi, lagilah melambung-lambung kita ni. Lagi melambung-lambung." Tahu tak? Lagi semangat nak buat benda tu. Bila saya dulu saya pergi. Okey, saya pergi ke sekolah, saya pergi dan mula-mula tu memang sedap lah. Memang best lah buat ni sebab kita tahu. Okey. Produk kita ni sesuai untuk orang mana, tak sesuai untuk orang kampung. So kita menuju kepada tu. So bila kita menuju kepada tu, memang cepatlah proses dia tu. Proses orang kata, terutama dapat income tu cepat, dapat sale tu cepat. Bila dapat sale cepat, you all bayangkan kalau balik tu balik tu dengan perasaan yang happy-nya, balik nak buat, tahu tak? Balik nak cari barang. Tak nanti kau orang kata tak cari benda lain dah. Tak cari benda lain dah. Saya 5 dan ni 8. Pelik lah orang ni. Adalah. Sangat best dah. Bila tapi tiap hari tu buat tu, saya rasa penat. Sebabnya sayalah tukar jom beli barang, sayalah tukar jom jual, sayalah tukang jom buat. Semua benda sayalah tukang jom deko. Semua everything saya. Bila everything saya Allah bagi tangan 2, kaki 2. So you bayangkan nak cepat tu. Memanglah saya ni seorang yang pantas. Saya yang cegah ligah. Ligah tahu tak, ligah tahu tak. So bila gitu saya jenis orang yang cepat. Bila cepat gitu pun saya satu masa pun saya letih kita buat sore ni. Letih. Balik beli barang pula. Lepas tu rehatlah setengah jam ataupun sejam gitu. Start buat kek pula. Buat. Sebab saya dulu mana ada chiller. Ambil hot tu topeng hot mak saya peti tu. Tahu tak? Buat tu je. Buat mana-mana ada je. Buat apa yang ada di tangan. Itu saya permulaan. Gimana lah Zabidah dengan Zawiyah ni. Lerai. Aduh lah. Kok iyalah. Betul. InsyaAllah. So bila saya buat setiap hari buat okay, kita nak juga berlaku perubahan. Kita nak juga aku buat lama-lama, aku tak ada pun sampai 5,000. Aku tak ada pun sampai 10,000. Tahu tak? Saya penuh terfikir gitulah. Sampai satu masa saya rasa stuck, tahu tak? Saya rasa aku rasa produk aku ni okey dah. Aku rasa hebat dah. Tapi kenapa aku punya tak boleh nak pergi jauh, bisnes aku tak boleh nak pergi jauh? Apa lagi something yang kurang? Tahu tak? Itu yang saya duk fikir. Tahu tak? Saya duk fikir. Sampai satu masa saya fikir lagu tu. Sebab itulah saya tak apalah. Aku kena buat something. Aku kena juga buat something yang nak buat something untuk kita nak buat satu pembaharuan untuk nak dapat impact yang baru, untuk dapat impact yang tak pernah kita dapat. Benda tu. Bila something yang baru tu, kita tak tahu nak buat ke dia. Tapi walaupun kita tanya memang kita pun tak tahu apa. Tak tahu. Bukan setakat tak tahu, menghalang pula kita. Itu yang saya rasa kecewa, tahu tak? Rasa kecewa sangat. Bila kata dah lah tak tahu, dah lah bodoh sombong. Menghalang pula kita. Mujurlah saya ni ambil inisiatif. Gimana Zabidah? Mu tak siap lagi. Tahulah.
Aduh lah. Wih, tak ada Petronas. Tak ada ni weh. 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 Mana ada mu tak ada. Dalam lada getah ada lah ni. Tu lada getah penuh air. Tu depan. Aduh. Weh, sejam lebih dah. Okeylah, saya nak elai dah. So you all buatlah tindakan, you all buatlah sebab buat bisnes ni, you all tahu cara, you all tahu teknik, insya-Allah benda tu sangat best, sangat syok you all buat bisnes ni. Sangat best tau tak? Sangat best. Dan enjoy lah you all punya kehidupan, enjoy lah you all punya bisnes you all. Okeylah, nanti kita jumpa lagi petang nanti deh. Okeylah, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.